apabila Balai Perwakaran ditembak, dibunuh 29, dia orang kata LTTE dah tak ada lagi. Tak ada. Memang ada aktif lagi. Pemimpin nombor 2 dia kita tangkap di Malaysia. So lepas tu ada aktif lagi. Sekarang pun LTTE masih lagi aktif. Dia orang cuba untuk mengaktifkan balik. Ada satu pandangan lah tu saya pernah baca kan. Dia orang kata PDRM duk dedahkan teroris-teroris ni adalah satu benda yang palsu lah. Macam sengaja-sengaja diadakan. So apa komen itu? Seingat saya dalam konteks IS ni, kalau Jemaah Syamiah dulu kita tangkap bawah ISA, tak penting. Tapi bila ISA dimansuhkan pada 2012, kita ada SOSMA. Okey. Bila kita ada SOSMA ni, polis hanya menjalankan siasatan. Kita kumpul intelijen, kita jalankan siasatan, kita jalankan tanggapan, kita membuka kertas siasatan. Dan apabila kertas siasatan kita siap, kita akan bawa kertas siasatan ini pergi ke pejabat peguam negara, jumpa dengan DPP lah, Timbalan Pendakwa Raya. Dia akan go through. Cukup bukti, dia akan tuduh. So, bila tuduh, mereka ada hak untuk membela diri dalam perbicaraan tersebut. Dan apabila ada jatuh hukum, bukan polis yang jatuh hukum, hakim yang jatuh hukum. Itu di mana yang mengatakan polis menganiaya, polis mereka-rekakan cerita. Kalau mungkin dulu buat ISA mungkinlah. Walaupun ISA pun dia ada mahkamah tertutup, bukan tak ada mahkamah, dia ada hak untuk membela diri. Tapi dalam konteks SOSMA ni, mereka ada hak membela diri. Banyak, saya memang waktu tangkap IS banyak. Ada yang polis saya tangkap pun ada. So ada seorang lah anggota polis daripada Kuala Muda, dia tangkap, dia jatuhkan hukuman 12 tahun. 12 tahun, kemudian satu lagi kesalahan menyembunyi maklumat 7 tahun. Jadi dia serentak lah. Dia kena penjara 12 tahun. So abang dia marah dekat saya. Abang dia kata saya ni anaya adik dia sebenarnya. Tapi tengok balik proses tu. Proses undang-undang apa semua dia berjalan. Dan yang jatuh hukum tu bukan saya. Kalau saya merekakan cerita-cerita, bukti-bukti ada. Benda ni dibawa ke mahkamah, dibicarakan. Dia pun engage lawyer, kan? So hakim jatuh hukum. Bukan Datuk Ayub yang jatuh hukum. Tu di mana yang mengatakan saya menganiaya. Tak tahulah, kalau mungkin tak puas hati, bagi saya itu biasalah. Kan? Semua orang ada hak untuk mengkritik, untuk membuat tomahan. Bagi saya tak ada masalah sebab saya dah biasa dengan tomahan, dengan kritikan pun saya biasa, dengan fitnah pun saya biasa. Tapi kalau saya nak masyarakat tengok secara keseluruhan, proses undang-undang itu berjalan lancar. Kan? Ditangkap, siasatan dibuat, dibicarakan, dia engage lawyer, kemudian hakim jatuh hukum. 12 tahun saya ingat tu kes tu. Kalau tak, itu salah satu kes lah. Banyak lagi kes-kes. Boleh tanya gitu. Apa punca anggota polis tu sendiri tu? Boleh terjebak? Sama dengan isu-isu ni juga, untuk nak pergi berjihad kan. Dia ni anggota polis, tapi dia menyalurkan, dia bersekongkol dengan ni, dia pun menyalurkan wang untuk ada salah seorang, ada seorang anggota AS nak pergi ke Syria, dia salurkan wang untuk bagi ni. Kemudian dia juga menyalurkan maklumat itu yang kita cah bawah 130M tu. Maklumat. Dia tahu aktiviti itu, tapi dia tak maklum. Dia sebagai anggota polis tak maklum dekat kita. Kan itu kalau dalam kesalahan polis tentera itu satu kesalahan besar. Sebab maknanya dia bersekongkol dengan elemen-elemen luar. Kan? Dan dia juga mendedahkan maklumat-maklumat berkaitan dengan pergerakan operasi polis. Itu cerita dia. Seorang anggota polis lah. Kita ada banyak tangkap ni. AS tak siap dia ada 10 ke 15 orang anggota polis kita tangkap. Pengaruh dia tu masih ada lagi tu sekarang ni? AS? AS ni. Saya dah last Datuk di ada lagi. Kalau kita tengok AS di Indonesia masih lagi aktif. Di Singapura pun ada tanggapan. Sebab Singapura masih mengekalkan ISA. Ada tanggapan lagi di Singapura. Di Filipina pun ada. Di Brunei pun ada. So di Thailand pun ada. So ancaman AS ni saya rasa tak akan habis. Sebab kaedah pengrekrutan, penyebaran ideologi semua menggunakan social media. Dan masih lagi ada yang yakin bahawa perjuangan AS tu memang betul. Imam Mahdi akan muncul lah, atau dah muncul di Syria. Dia orang akan teruskan perjuangan dia orang. Baru-baru ni kan kita, ialah sebelum Datuk sebagai Ketua Polis Johor pun, kita dah di media-media semua kita nampak tangkapan LTTE semua tu kan. So baru ni pun Datuk sendiri pun dapat hukuman bunuh. So dia LTTE ni macam mana tu dia punya? LTTE pun bukan baru di Malaysia. LTTE 1989 kita dah tangkap. Kita waktu tu saya belum masuk polis lagi, saya masih kat universiti. Saya masuk 1991. Kita buat rampasan kapal di pelabuhan Penang.
Okey. Kapal tu dia berlabuh di pelabuhan Penang. Dalam tu ada pelbagai senjata api, peluru senjata api, peralatan ketenteraan yang akan dibawa untuk dihantar ke Sri Lanka. Ada sebahagian kecil kaum Tamil di Malaysia ni ada hubungan blood relationship lah, hubungan darah sebagainya, yang mana mereka bersimpati, dan dia orang ni lah banyak memberi sokongan dari segi kewangan sebagainya untuk LTTE. Dan Malaysia ni memang daripada dulu memang dijadikan pusat LTTE, sama ada untuk mengumpulkan dana, transit sebagainya. Ada banyak syarikat-syarikat yang diwujudkan untuk menyalurkan wang daripada diaspora Tamil yang daripada Europe di-channelkan ke company-company di Malaysia, kemudian company Malaysia dia akan hantar pergi ke Europe, pergi Canada, masuk ke Sri Lanka balik. Memang kita ada lengkap kan. Dan apabila Pulai Perwakaran ditembak, dibunuh 29, dia orang kata LTTE dah tak ada lagi. Tak ada. Memang ada aktif lagi. Pemimpin nombor 2 dia kita tangkap di Malaysia bulan 10 tahun yang sama. Pulai Perwakaran ditembak bulan Jun ke bulan apa kan. So lepas tu ada aktif lagi. Sekarang pun LTTE masih lagi aktif. Dia orang cuba untuk mengaktifkan balik. Ada banyak negara yang masih mengharamkan LTTE di Europe. Sebab dia orang memang dah tahu taktik yang akan digunakan. Kalaulah LTTE ini dikeluarkan dari senarai pengganas, mana dia orang akan dapat balik aset-aset dia orang ini dibekukan. Itu perancangan dia orang lah. So bagi saya, apa perlunya masyarakat ataupun orang golongan tertentu di Malaysia menyokong LTTE? LTTE memang golongan pengganas. Terlibat dalam pembunuhan Rajiv Gandhi, beberapa presiden Perdana Menteri Sri Lanka yang di suicide bomber, serangan bunuh diri sebagainya. Beberapa ramai yang terbunuh, dia bom sebagainya. Dia orang ni bukan, ada yang kita mengatakan mereka ni kumpulan pembebasan untuk membebaskan kaum Tamil daripada Sri Lanka. Kaum Tamil sebahagian daripada Sri Lanka. Itu isu dalaman dia orang. Kan? Dan apabila kita tangkap, yang kita tangkap pada tahun lepas lah, bulan 10 yang kita tangkap menjadi isu 12 orang tu, mereka telah pun dituduh di mahkamah. Bukannya kata pihak polis mereka-reka bukti. Tak. Asas, kenapa ada asas yang digunakan untuk tuduh dia orang? Mesti ada asas yang kukuh. Kenapa ditarik balik? Saya tak boleh komen. Kan? Luar bidang kuasa dah. Bukan luar bidang. Tapi kenapa dituduh? Saya boleh komen. Memang ada asas yang kukuh. Biasanya pihak Jabatan Peguam Negara yang ketiga itulah, Peguam Negara ketiga itu, mesti mempunyai berpuas hati, Ketua Bahagian Penawar berpuas hati bahawa siasatan, bukti yang kita ada tu kukuh untuk kes ini dibawa ke mahkamah. Tapi lepas tu memanglah ada cubaan untuk meminda SOSMA untuk memastikan 12 ni dibebaskan. Minda SOSMA nak keluarkan LTTE daripada senarai pengganas KDN, macam-macam dibuatlah. Tapi tak berjaya. Tapi akhirnya di DNA kan kes tu lah. Itu saya tak nak komen. Baik itu di bawah bidang kuasa pihak Jabatan Peguam Negara ketiga itulah. Kan? Tapi nak katakan asas tak ada, itu saya rasa saya tak setujulah. Sebab kalau tak ada asas, tak cukup bukti, kenapa pada peringkat awal dituduh, keputusan untuk dituduh. Itu. Dan sekarang ni saya memang masih lagi ada berinteraksi dengan rakan-rakan kita punya ketua-ketua perisikan luar lah yang masih lagi berhubung dengan saya, khususnya dengan itu LTTE lah, yang maklum kepada saya memang ada cubaan LTTE buat serangan kat sana, masih lagi ada cubaan untuk mengaktifkan balik LTTE di Sri Lanka, dan ada cubaan LTTE di Europe ni, kebanyakan base orang kat Europe dan US yang cuba untuk mengeluarkan LTTE daripada senarai pengganas agar aset-aset dia orang tu dicairkan, mereka nak dapatkan kembali dana dia orang. Sejak daripada bulan Mac yang lalu lah, maksudnya bulan Mac tahun ni, Datuk sering menekankan kepentingan rakyat Malaysia, khususnya belia, supaya memahami dan menghayati rukun negara. Ini adalah susulan daripada banyak kes individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan sosial media untuk menghasut dan mengeluarkan komen-komen jelek. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan penonton kita tentang keunggulan ataupun keunikan rukun negara itu sendiri dalam membentuk masyarakat Malaysia yang harmoni dan sopan. Rukun negara ni diisiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh dulu Yang Maha almarhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah. Lepas 31 Mei lah. 1969. Kalau kita tengok, ialah kita kalau sebagai orang Islam, kita ada rukun Islam. Kan? Ya, betul. Itu asas yang paling penting. Kalau rukun negara pun dalam pembentukan negara dan konsep negara, itulah yang paling penting.
rukun negara. Dan kalau kita tengok elemen-elemen rukun negara ni, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Dia ada elemen agama. Kita sebut kepercayaan Tuhan, Allah lah Tuhan kita. Betul. Kalau mungkin yang lain-lain, Tuhan dia orang lah kan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Itu yang kedua. Sebab itu dah ada dalam kita punya ni. Kan, sebab tu kita nak memastikan keharmonian kita punya taat setia kita kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kalau tengok semua tu, rukun negara ni memang tujuannya untuk memastikan Malaysia ni, rakyat Malaysia ni hidup secara harmoni. Kita ada agama, kita ada institusi raja, kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan semua. Kita ada kesopanan dan kesusilaan. So, bagi seorang rakyat Malaysia lah, bagi saya wajib faham, hayati, amalkan rukun negara. Kalau kita rukun negara pun kita tak tahu, macam mana kita nak mengaku kita rakyat Malaysia? Kan? Itu benda yang asas, benda yang pokok. Sama dengan rukun Islam lah. Kalau kita mengucap pun tak tahu, macam mana kita kata kita orang Islam? Sembahyang lima waktu jadi satu waktu, ataupun subuh tinggal yang lain semua tak buat, kan? Kita kata kita Islam. Dalam konteks rukun kenegaraan, rukun negara yang paling asas. Dan jangan ada cubaan oleh mana-mana pihak lah. Nak mengubah ke, nak mengganggu, gugat ke, nak menghapuskan salah satu elemen ni. Memang tak boleh. Dan memang kita akan ambil tindakan lah. Kalau dalam konteks polis ni, kalau ada usaha-usaha, contohnya lah, usaha-usaha untuk menggulingkan institusi diraja, contohnya lah. So, kami akan ambil tindakan. Bawah SOSMA tu kan. Offences against Duli Yang Muhammad Sri Berkah Baginda, kita akan ambil tindakan. So, benda-benda tu benda yang basic. Ada gerakan-gerakan lah, kalau tengok gerakan-gerakan luar ni yang banyak cenderung untuk menghapuskan institusi diraja sebagainya lah kan. So, saya rasa itu memang tak boleh dan tak akan dibenarkan di Malaysia, sebab salah satu yang ada dalam rukun negara tu kesetiaan kepada raja dan negara. Kalau ada elemen-elemen yang cuba dan ada yang nak bawa idea-idea dari luar ni, mungkin belia-belia kita ni cenderung untuk terpengaruh dengan ideologi luar dan menolak institusi diraja, tindakan kita akan ambil. Jangan terlibat, jangan terpengaruh, jangan terdorong untuk mengganggu gugatlah kita punya rukun negara kita. Kalau kita tengok dekat negara Indonesia dan lain negara, dia orang memang rakyat dia orang menghormati sepenuhnya. Tak ada pun yang nak kata nak guling itu, nak kritik pun kata. Kritik boleh, tapi jangan menghina sebagainya lah. Tengoklah kalau dalam social media ni, perkataan-perkataan yang digunakan, adakah itu menggambarkan orang Malaysia? Tak ada. Yang saya tangkap, yang kita tuduh di mahkamah sedang mengurupi percaraan pun tak ada. Bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa kesat. Di mana hilangnya kesopanan dan kesusilaan. Kan? Kita rakyat Malaysia mengaku kita nak itu, kita nak ini, kita nak samakan dengan negara-negara lain, hak negara-negara lain kan, tapi kita tidak melaksanakan, menghayati rukun negara. Bagi saya daripada macam tadi ya, sejak bulan 3 lagi saya rukun negara. Kalau nak jadi rakyat Malaysia, pegang tu. Kalau ada cubaan untuk ni, saya akan ambil tindakan. Polis lah, bukan saya. Polis akan ambil tindakan. Kalau kata saya ni, kita yang Datuk Ayub ni apa dia kan. Kita akan ambil tindakan. Sebab memang bertentangan dengan undang-undang. Yalah. Kan? Datuk, ni ada satu soalan daripada penonton kita. Dia tanya apa komen Datuk tentang Along, hutang Along. Along ni, kalau dalam bahasa orang utara, saya orang utara, berbuih mulut dia cakap. Tak habis-habis. Along ni, ada yang saya tahu, ada kes-kes yang terpencil. Memang Along ni tersalah baling cat, tersalah baling bom petrol. Saya akui ada, kan? Tapi 90%, saya boleh kata 95% lah. Kes-kes yang melibatkan ancaman Along ataupun digugut oleh Along ni, mereka ni memang mangsa ni memang terlibat meminjam. Ataupun keluarga dia orang meminjam duit ni. Tidak takkan Along boleh cari detail kat rumah, dia tahu nombor alamat, dia tahu nombor rumah, dia tahu nombor akaun, semua dia tahu. Kan? So nak pinjam duit, pinjamlah kepada peminjam wang yang berlesen. Kita dah tahu Along punya ni, dia ambil sampai 20%, 30%, 40%. Ada setengah kes, ada juga kes yang mangsa ni teranaya. Contohnya dia tengok satu iklan kalau nak pinjam wang boleh ni kan, boleh 5% dia pun call lah. Dia nak tanya ya. Tapi belah sana tu Along.
So Along tu masuk duit dalam akaun dia. Oh. Kalau dia tak bagi nombor akaun, takkan Along tu boleh masuk duit. Bila Along tu masuk duit dalam akaun, walaupun dia tak nak pinjam, Along tu suruh bayar. Dengan dia punya interest. Ada juga kes macam tu. Tapi kebanyakan kes melibatkan Along, memang mangsa tu ataupun keluarga dia memang ada berhutang, memang ada memberi semua butir-butir kat Along. Jadi bila tak mampu bayar, Along akan carilah. Yang banyak dekat sini ni yang kita dapat tangkap banyak. So yang dia punya bos-bos Along ni kebanyakan dekat Singapura. Oh. So dia orang pun guna nombor Singapura untuk call. Jadi kita nak kesan tak boleh. So dia upah, katakan saya pun jadi mangsa Along. So dia upah saya untuk cari amal. Ustaz, cari ustaz. Ustaz boleh pinjam kan? So bila saya dapat ugut ustaz, hutang saya dipotong lah. Ada juga macam tu. So macam-macam Along. Jadi Along ni, nak pendekkan cerita, tak payahlah pinjam Along. Along ni tak akan habis selagi ada orang meminjam. Tidak macam mana dia orang boleh survive. Kan dia orang boleh hidup panjang atau berpropasi panjang selain pada kita yang bagi sokongan. Ada juga orang kata, ada tu bank susah nak pinjam. Itu tak, saya tak kata apa kalau bank susah pinjam, cari dari kaedah lain kan. Ada banyak pinjaman lesen dan sebagainya kan. Dia apa pun berbalik pada diri kita lah. Maksudnya kita yang menjerumuskan diri kita ke betul, macam tu kan. Ada segolongan segelintir belia ni, dia cenderung untuk menolak peranan institusi diraja. Dia orang ni terpengaruh dengan gerakan anti monarki lah di luar negara. Dan kalau kita lihat pun di Malaysia pernah dulu viral satu video seseorang yang conteng ke apa, nak hapuskan sultan ke apa dan sebagainya lah, benda-benda macam tu kan. So apa komen Datuk dan nasihat Datuk lah untuk tadi pun kita ada sentuh Ustaz berkenaan dengan rukun negara kita lah. Dan itu salah satu asas pasak penting yang kedua dalam rukun negara kita. Memang ada dulu pun ada, sekarang pun ada gerakan-gerakan ini yang digerakkan oleh golongan muda lah. Yang cuba untuk membawa apa yang berlaku di luar tu, mungkin apa yang berlaku di Thailand untuk diimplementasikan ataupun digunakan. Kadang-kadang mereka ni nak test market, nak uji tengok apa tindakan yang akan diambil. Apa tindakan polis? Adakah polis akan mengambil tindakan? Adakah ada reaksi orang? Adakah orang Melayu Islam akan membantah? Kan? Kadang-kadang itu yang saya rasa tindakan-tindakan ni kita perlu cantas daripada awal. Jangan biarkan mereka ni berkembang. Sebab itu adalah salah satu asas penting dalam rukun negara kita. Dan kalau kita dalam konteks Islam pun, kita Islam, Allah, Rasul, Uli Amri. Uli Amri kita, dalam konteks pemimpin negara lah. Kita boleh berbeza pendapat, boleh kritik, tak ada masalah pemimpin negara. Tapi dalam konteks agama ni, Uli Amri kita adalah agung, sultan-sultan, raja-raja kita. Kan? Itulah yang memberi autoriti untuk keluarkan fatwa kan. Contohnya kalau fatwa di Johor ni yang akan dikeluarkan walaupun jabatan agama, tapi yang akan perkenankan tu adalah Kebuah Duli Sultan. Kan? Kita wajib patuh kepada Uli Amri. Kalau kita nak tolak tu, itu bukan bagi saya lah. Itu dah bertentangan dengan bertentangan dengan rukun negara kita lah. Ya, betul. Nombor dua, bertentangan dengan Islam lah. Kalau kita tak ada Uli Amri je, pemimpin agama, kita nak berpayung pada siapa? Kan? Nak berpayung pada siapa? Nak berpayung pada orang barat ataupun kepada orang ke-Islam ataupun kepada NGO, kan? Kita nak buang, kita letak kat mana, kan? Itu salah satu structure ataupun kita punya pembentukan negara kita, structure negara kita lah. Itu yang saya rasa tidak ada tolak ansur lah bagi saya kalau dalam konteks cubaan ataupun rancangan untuk menolak ataupun mengguling atau menghapuskan institusi diraja di Malaysia. Dan kita memang ada beberapa pembentukan undang banyak. Kalau kita tengok ni bawah section 233 lah yang banyak kita gunakan atas multimedia, komunikasi multimedia yang bawah section 505, kemudian atas Sultan ada. Dan macam tadi saya kata tu ada bawah SOSMA, bawah KK pun ada. Yang kesalahan terhadap Kebuah Duli yang memulasi keluarga baginda, Tuan Agong dan Sultan ada kan. So undang-undang ada. So kalau nak ni tunggulah, kita akan, kalau cukup bukti ni kita akan ambil tindakan. Saya rasa kita tidak boleh biarkan mereka ni berkembang. Jangan bagi ruang untuk mereka membesar. Jangan bagi ruang untuk mereka mendapatkan pengaruh. Jangan bagi ruang kepada mereka untuk mengganggu gugat
struktur ataupun institusi negara kita lah. Khususnya dalam konteks institusi diraja kita. Okey tak. So memang itu apa, satu perkara yang kita semua pihak kena ambil perhatian lah saya rasa, sebab kalau kita nak mengharapkan kepada polis dia melanggar penindakan, tapi kita kena memberi pendidikan juga lah kepada mana penekanan tentang kepentingan ni lah. Itu yang saya kata insyaAllah macam Yadim pun boleh mengambil peranan, NGO Islam kita boleh mengambil peranan, parti-parti politik dan masyarakat seluruhannya. Bukan saja dalam konteks Melayu Islam, tak. Kan? Sebab bila kita cakap dalam konteks institusi diraja, dia memayungi rakyat. Seluruh rakyat. Sama ada Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan ke, Murut ke, Mamak ke, semua dia. Rakyat Malaysia ni payung dia itu. Betul. Ini bukan isu Melayu Islam, tak ada kan? Ini isu negara. Okey Tok, ni ada soalan daripada penonton kita. Dia tanya, apa tindakan terhadap para skamer Tok, dan nasihat Datuk berhubung dengan skamer ni? Mungkin dia orang melihat skamer sekarang ni banyak. Kalau saya tengok kes skamer ni, hari-hari ada. Hari-hari ada kes skamer ni. Yang kalau di Johor ni saya rasa setiap hari ni ada 2-3 kes lah. Dan kes dia, walaupun satu kes, tapi kerugian tu kadang-kadang 400,000, kadang-kadang 1 juta. Tak habis. Skamer pun macam tadi juga cerita Along lah. Kan? Dan rakyat Malaysia ni adalah rakyat yang paling mudah ditipu. Kadang-kadang yang polis pun kena tipu juga. Ada semua pegawai polis. Pangkat superintendent. Kan skamer ni telefon ya. Ada kes dekat Abang Kamah ni, ada duit apa money laundering masuk ni. SPRM cacat. Dia pun masuk cepat duit. Lepas tu pun telefon kita. Rupanya skamer. So bayangkan kalau pegawai polis yang berpangkat superintendent pun terperangkap, ini kan pula orang biasa kan. Kebanyakan yang jadi bangsa ni adalah orang yang pencen. Dia orang duit banyak. Ya, betul. Dan skamer ni dia orang kadang-kadang dia orang dapat maklumat ni orang dapat daripada apa ni agensi tertentu lah yang dia orang beli ya. Dan dia orang akan target telefon macam-macam lah. Apa ni menyamar sebagai pegawai apa ni SPRM, pegawai polis, pegawai lain immigration sebagainya, custom kan. So mereka menipu dan isu skamer ni pun saya yakin dalam waktu yang terdekat dan ke hadapan ni memang akan menjadi isu besar lah. Sebab kerugian yang besar. Kalau dulu kita rompak bank, kita bawa pistol, kita bawa pisau rompak wang, dapatlah mungkin 50,000 rompak bank. Tapi dalam konteks ini, sekali dia dapat tipu 500,000, boom, hilang masuk kan. So jadi isu ni isu besar yang saya rasa perlu ditangani dengan tersusun, dengan rapi. Bukan saya oleh pihak polis. Macam saya katakan, pihak polis ni orang kata dah last lah. Dah kena tipu baru bawa report polis. Tapi juga masyarakat, NGO sebagainya untuk terus memberi penerangan, penjelasan kepada masyarakat bagi memastikan mereka ni tidak tertipu dengan skamer ni. Hari-hari keluar dalam berita, hari-hari keluar dalam paper pun masih ada lagi yang terjebak ataupun tertipu lah skamer. Okey Tok, ni soalan last daripada penonton kita ambil Tok. Apa komen Datuk mengenai penjawat awam yang ambil rasuah dan salah guna kuasa? Pejabat awam ni saya rasa isu rasuah ni macam isu dadah lah. Daripada dulu sampai sekarang tak habis. Yang paling penting bagi saya penyeliaan. Kalau saya penyeliaan tu saya akan pegang dia punya ketua polis daerah dulu, ketua jabatan. Kalau terlibat dalam rasuah, pasti saya akan ambil tindakan. Saya tak tolak ansur. Ada orang kata Datuk nak tangkap polis sebanyak, nak tangkap penyelidik. Saya kata saya akan tangkap dua-dua. Di Johor, kes-kes yang untuk tahun ni saya dah 46 orang kita buang anggota polis. Kan? Sebab pegawai tak boleh. Pegawai bukan kuasa saya. Pegawai inspektor IGP. Atas inspektor tu Suruhanjaya Pengintaian Polis lah. So, tapi anggota semua. Saya waktu saya sampai awal-awal ni, peringkat awal, saya pergi dengan hormat kepada pengarah SPRM, Datuk Nur Azlan. Saya cakap, Datuk nak bantuan apa, saya bantu. Saya takkan lindung. Datuk ada masalah, jumpa saya ada masalah, jumpa Datuk. Saya nak ditangkap. Saya kata, Datuk yang tangkap yang kecil-kecil kata. Saya cakap pengarah ni, Datuk dah tanya dia. Datuk tangkap yang besar. OCPD ke, ketua jabatan ke, timbalan ketua polis Johor ke, ketua polis Johor, sebab dah tangkap kata. Tidak ada tolak ansur. Jadi banyak dah ditangkap. Saya di Johor ni kalau ada kes pemerasan, saya buka buah pemerasan. Memang saya tuduh mahkamah. Dah banyak dah saya tuduh. So, orang boleh cakap apa pun dengan saya tak kisah. Bagi saya, isu rasuah ni kita kena bentas habis-habisan. Dan boleh buat. Tak ada benda yang mustahil bagi saya. Cuma kita nak buat, tak nak buat. Sikit, banyak. Kan? Jangan nak jadi pemimpin yang
popular. Nak ambil tindakan takut. Nak tegur orang takut. Jangan jadi pemimpin lah. Jadi pengikut. Saya rasuah tak ada tolak ansur. Kalau ada masyarakat Johor ni lah ada maklumat, selalu pada saya akan minta. Kalau tak percaya pada saya, bagi kepada SPRM. Tak ada masalah. Dan apa nasihat Datuk kepada masyarakat belia dan kepada semua lah, dan mungkin Datuk nak berkongsi nombor telefon ke apa silakanlah. Yang pertama, ni dah tahun baru lah, ni sekejap tahun baru kan. Saya nak ucapkan selamat tahun baru lah ucapan sekali Datuk kepada semua masyarakat lah yang kat luar sana yang ikuti program ni. Selamat tahun baru. Yang kedua ialah saya akan cakap dalam konteks Islam lah. Kita orang Islam ni kemaskanlah kita punya pegangan kita punya amalan kita. Kalau kita kemas kat situ, saya yakin insya-Allah benda lain tak akan timbul. Saya yakin. Bukan yang konteks Islam, konteks agama lain lah. Sedangkan kita dalam Islam ni, dengan program dengan Yadim, pegang kuat-kuat insya-Allah. Saya tak kata saya ni perfect, tak. Tapi kita perbaiki diri kita dan kita pegang benda-benda ni. Macam kalau dalam konteks agama, terlalu timbul isu, kita berbalik kepada Majlis Fatwa. Johor kita ikut Majlis Fatwa yang dikeluarkan, yang dititahkan oleh bawah Duli Tuanku. Kalau di peringkat federal, Majlis Fatwa Kebangsaan. InsyaAllah tak akan timbul pun isu-isu yang terlibatlah ajaran sesat, penyelewengan apa, tak akan timbul. Kita jangan jadi kita jangan keluar fatwa sendirilah. Kan? Itu bab agama, bab pernyataan. Yang seterusnya ni pelibatan dengan inilah saya serulah semua masyarakat janganlah terlibat dalam benda-benda yang negatif ni, sama ada dadah ke, jenayah ke, masalah sosial kan. Sebab benda ni penghujungnya akan ke penjara jugalah. Habis kita akan hilang kita punya kehidupan kita akan hilang keluarga kita akan tertinggal jauh berbanding dengan orang yang tak terlibat. Jangan terlibat, sebab kalau terlibat pasti penghujungnya di penjara lah. Nombor telefon kata nak berkongsi. Nombor telefon saya 019 6000 721. Boleh salin 019 6000 721. Satu-satunya ketua polis yang bagi nombor telefon melalui siaran live aku lah. Saya. Tapi jangan lepas ni WhatsApp tanya khabar. Janganlah. Nak bagi maklumat, nak bagi isu rasuah, selalu insya-Allah saya akan ambil tindakan.